Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil izam syai'u lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang semulakan pengurusi Surau Abbas, Abami, ahli kuasa surau, Tuan Imam, Ustaz Kai, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi subuh Ahad ini sama-sama kita dapat menyempurnakan solat subuh tadi secara berjemaah, dan kita sekarang ini duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang perhimpunan dan perkumpulan kita ini dengan pandangan kasih sayang, diberikan ganjaran yang luas, ganjaran yang hebat di atas kehadiran kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan matilah Allah Subhanahu wa taala, bila penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mudah-mudahan kamu ni menjadi orang bertakwa. Ada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tapi dia tidak beroleh ketakwaan. Ada orang dapat tuan-tuan, ada orang tak dapat sekadar puasa sahaja. Dan kita tuan-tuan pada bulan Ramadan ini, dan kita pada hari ini tuan-tuan, sebelum pada ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sejak daripada bulan Rejab lagi supaya kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan kan. Kita doa yang biasalah yang kita baca tu, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta pada Allah beri keberkatan pada bulan Rejab, keberkatan dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami wahai Allah dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Taala telah kabulkan permohonan permintaan kita, dan kita sekarang ini berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala bila sebut soal Ramadan ini, kadang-kadang orang panggil bulan puasa kan. Bulan puasa samalah tu, puasa ke Ramadan samalah. Tapi tuan-tuan bila kita sebut soal bulan puasa, yang bermain dalam minda kita sekadar ibadah puasa je lah, tak makan, tak minum. Tapi bila kita sebut bulan Ramadan, maka di dalamnya itu terkandung berbagai keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan itu. Bukan sekadar bulan Ramadan itu bulan kita berlapar, bulan kita tak makan, tetapi dalam itu mengandungi segala kebaikan, keistimewaan yang maha luas yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang berpuasa. Tetapi tuan-tuan matilah Allah Subhanahu wa taala, beberapa ramai di kalangan kita ini tidak merebut peluang, ruang yang Allah Taala berikan tatkala kita ini berada dalam bulan Ramadan, sehingga kan kita ini melakukan banyak perkara yang merugikan diri kita sepanjang bulan Ramadan, yang kita tidak dapat mengecapi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lambakkan ganjaran-ganjaran yang begitu banyak kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang berada dalam bulan Ramadan. Di antara kerugiannya ialah tersebut pada pagi ini, iaitu mereka yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan.
Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sampai kepada penghujung Ramadan, sampai habis bulan Ramadan, sampai masuk Syawal kan. Kita minta pada Allah Taala. Tetapi tuan-tuan, kita membiarkan hari-hari Ramadan kita itu berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan seberapa daya yang mungkin, dapat memanfaatkan seberapa baik yang mungkin. Kadang puasa samalah macam yang dulu. Puasa itu pun puasa, tak makan, tak minum. Adakah puasa itu sekadar itu sahaja? Kadang masa-masa kita banyak tidur umpamanya. Kadang banyak masa-masa kita ada banyak ruang, tapi kita tak manfaatkan ruang masa yang ada tu untuk nak buat perkara yang berfaedah ataupun perkara yang boleh memberikan ganjaran pahala yang besar. Banyaklah kalau kita nak sebut kan. Itu yang pertama. Jangan kita biarkan rugi orang yang sekadar dia tidur, bangkit lepas zuhur kadang tidur balik kan, bangkit lepas asar kan tidur lagi, tak tahu nak buka dah. Dia pun kata cepat masuk basta berlalu kan. Memanglah copek, sebab kau tidur kerja kau. Macam tu kan. Memanglah copek masa berlalu. Sesungguhnya kita ni berada pada akhir zaman kita kan. Memanglah. Jadi manfaatkan, jangan sekadar tidur saja. Walaupun ada riwayat hadis kata tidur orang berpuasa itu ibadah, tapi sekadarnya saja untuk dapatkan energi balik semula. Kita dah bangun sahur tadi kan, awal pagi pukul 4, 4.30 dah bangun untuk nak bersahur. Kemudian kita dah subuh ni mungkin penat sikit lah, bolehlah tidur kejap sebelum zuhur tu sekarang. Ni mentang hari Ahad kan, dia pergi pasar minggu kejap balik tidur kan. Tak tahu kan kojok abang nak masuk zuhur kan kojok kata dah. Malanglah bagi kita yang kita membiarkan masa kita berlalu, sedangkan setiap saat, setiap masa tu Allah Ta'ala berikan ganjaran-ganjaran yang besar kalau kita faham dan kita tahu berkenaan dengan kelebihan tersebut. Pertama. Yang kedua tuan-tuan, mereka yang menunggu waktu berbuka, mereka yang menunggu waktu berbuka tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat nak berbuka puasa. Berapa ramai yang kita biarkan masa kita berlalu tu sehingga nak waktu buka tu sekadar tunggu je lah, dah masuk belum, dah masuk belum, hari ni berapa minit hari ni pukul berapa masuk, sekadar itu sahaja ke. Sedangkan masa itu yang sepatutnya nak berbuka tu adalah waktu yang istijabah, waktu yang mustajab kita nak berdoa. Tak kisah memang di rumah ke ada iftar jama'i kat surau kan, leka sibuk kan, air semua kan, leka dengan makanan kita, sedangkan itulah waktu yang mustajab, waktu yang mustajab untuk berdoa. Sedangkan kita sendiri pun adalah orang yang berada dalam bulan orang yang berpuasa, itu merupakan orang yang mustajab berdoa, mustajab untuk berdoa. Sebab ada 3 golongan yang doanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terhijab kan. 3 doa yang Allah Ta'ala pasti, 3 golongan yang Allah Ta'ala pasti akan kabulkan doa dia, yang tidak ada terhalang, terhijab di antara dia dengan Allah. Pertama siapa? Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tuan, doa dia dimakbulkan oleh Allah. Di antara 3 golongan. Pertama orang puasa. Yang kedua orang dalam keadaan safar dan keadaan musafir, makbul doa dia tuan-tuan. Orang yang musafir. Yang paling orang banyak musafir siapa tuan-tuan? Driver bas. Driver bas. Kejap Kuala Terengganu tu apa sana kan, minta doa kat driver bas tu, tuan doa sikit tuan, driver bas. Dan doa pun saya tak faham tuan, orang musafir doa makbul, video pun tak semayang, susah juga kan. Dia suruh orang berhenti 15 minit, kita bagi masa untuk solat, dia tak semayang. Ada macam tu kan. Dia okey katlah dia ingat waktu semayang untuk orang lain kan. 15 minit, 20 minit bagi waktu semayang, dia tak semayang. Kita minta lah kat doa kat dia, tak adalah. Ada macam tu kan, dia suruh orang semayang, pindah tak semayang, orang musafir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dizalimi. 3 golongan ini doa ni mustajab tuan-tuan. Dan kita ni sekarang dalam bulan Ramadan ni, kita ni doa orang yang kita adalah orang yang doanya mustajab. Kita orang yang doanya mustajab dalam bulan Ramadan sebab kita ni berpuasa, dan kita tidak berdoa pula pada waktu yang mustajab. Dia ada waktu yang mustajab, ada hari, ada masa yang mustajab, ada hari. Contoh di antara waktu yang mustajab lah waktu tak kala hujan mula turun kan. Hujan nampak dah turun sikit, doa lah kita. Weh hujan turun, kain tak angkat lagi ni, dia sibuk tu kan. Tingkap tak tutup, contohnya lah. Padahal waktu tu waktunya mustajab. Sama macam ni, ambillah ruang masa sikit tuan-tuan, doa pada Allah Ta'ala, doa minta lah apa. Kadang ada tuan-tuan, ustaz nak doa apa dia tak tahu dia nak minta apa dengan Allah. Tahu orang macam ni tuan-tuan, dia pun tak tahu nak doa apa, dia tak tahu dia nak doa apa dengan Allah, tak tahu nak doa apa, tak tahu. Malang orang macam ni tuan. Senang kita banyak punya hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu banyak kan.
Di antara bulan Ramadan minta Allah Ta'ala bagi kesihatan. Sihat. Kalau kita tak sihat tuan-tuan, kita pun tak dapat puasa. Warded kan? Kita warded masuk hospital. Puasa kena makan ubat, doktor kata kena makan ubat 3 kali sehari, kena itu dah tak puasa kita. Dengan sihat tadi kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya. Minta beri kesihatan. Kerana tak sihat tuan-tuan, kita pun tak lepas nak pergi sembahyang tarawih. Kita kan. Minta ya Allah beri kesihatan kepada aku dalam bulan Ramadan ini. Kesihatan pada aku, isteri dan anak, sihat tubuh badan, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik sampai habis. Doa lah. Minta gunakan macam-macam tuan-tuan. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Lagi kita minta, lagi Allah suka. Kenapa tuan-tuan Allah suka? Kerana menunjukkan kita ni orang yang lemah. Kita hanya berharap berserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi. Tapi kalau kena orang, lagi kita minta, lagi dia tak suka tuan. Kau ni asyik minta kerja orang ni kan. Minta dia hari-hari, kau lagi, muka kau lagi kan. Tetapi kalau dengan Allah, lagi minta, menunjukkan kita lemahnya, segala benda kebergantungan dengan Allah. Sebab tu ulama sebut, mintalah kepada Allah walaupun sekadar secubit garam. Garam habis rumah, ya Allah garam tak ada, tak kopi lah boleh kan. Ya Allah garam tak ada. Maknanya apa? Maknanya seremeh-remeh perkara pun kena ada kebergantungan dengan Allah, kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama, walaupun sekadar secubit garam, itu hanya sebagai majas sajalah. Kan, sebagai majas sajalah. Jangan kita lurus benar, tepung tak ada, ya Allah tepung tak ada ni nak buat kuih. Tunggulah tak ada pun dah doa dah. Tak, bukan macam tu. Itu kena ikhtiar lah, kena usaha lah. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka yang bangun untuk bersahur semata-mata, dia bangun sebab dia nak sahur je, tanpa beramal mendirikan solat sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum kita sahur. Kita bangun awal kan, waktu pagi, bangunlah tuan-tuan, buatlah sekadar 2 rakaat ringkas solat malam ni, solat tahajud. Ni dia terkejut ni tuan-tuan, tapi solat tahajud tak ada. Inilah masanya tuan-tuan. Bukan senang nak bangun pukul 4.30 pagi kan. Bukan senang, bukan hari-hari kita bangun. Kadang kita ni tuan, daily harian, rutin harian kita dengar azan baru bangun. Biasa macam tuan. Kadang ada orang start pukul 6 suku kan, 6.30 bangun contohnya. Tapi kita waktu bulan Ramadan ni kita akan bangun awal sebab kita nak sahur. Dan bangun awal tu gunakanlah manfaat yang ada tu. Bukan kita boleh selalu bangun setiap hari. Bukan kita ni muka-muka orang tahajud setiap hari ada di kalangan kita ni, memang istiqamah tuan-tuan kan, tahajud. Bukan kita ni, bukan jarang-jarang. Inilah masa dia. Kita nak boleh istiqamah konsisten sampai akhir Ramadan. Bila kita dah bangun itu, bukan sekadar untuk nak bersahur itu, tapi ambil ruang sikit je untuk nak kita bermunajat pada Allah. Kita semayang paling kurang lah at least 2 rakaat salat tahajud. Itu paling kurang tu. Dia bangun malam yang paling kurang solat tahajud lah. Bangun malam kita sebenarnya dah tarawih tu, dah kira sebagai qiyamul lail lah tu, yang dah bangun malam. Tapi ambil kejap lah, macam makcik-acik semua kan, akak-akak yang kat belakang sana tu, sebelum kita siapkan sahur, kadang kita senang je pakai microwave yang panaskan lauk kan. Sebelum bunyi ting, kita semayang kejap kan, masuk lauk, set 30 minit, kita pergi semayang juga, semayang semua. Selalunya orang perempuan bangun dulu kan, kemudian dah siap semua ready semua, bangun sahur. Wah, saya tengok ada status Facebook semalam, dia kata biasanya bangun sahur ni suami lah yang siapkan semua. Menyampah orang perempuan ni dan tulis komen, wah mana ada poyo. Tak semualah macam tu. Tapi kalau saya, biasa saya bangun dulu. Kalau saya lah, saya akan kejutkan orang rumah saya yang bangun. Tapi tak ada siapkan sahur kan. Dia siap mana. Kadang abang dah panis nasi belum gitu kan, dah panis lah. Lebih je dia dah punya urusan ni kan. Terkejut lah kita, siap lah kita kan. Dah kejut dia, kita dah bangun. Biasa saya bangun dulu lah. Tapi biasa kadang perempuan bangun dulu kan, berkejut suami. Tengoklah masing-masing punya cara lah kan. Tapi kebiasaan saya bangun dulu. Siapkan sembahyang paling kurang 2 rakaat. Sebab tuan-tuan itu kan waktu-waktu yang mustajab kan. Berdoa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala turun ke langit dunia kan, pada 1/3 malam, maknanya akhir ni Allah melihat hamba-hamba dia. Kalau ada orang yang berhajat berdoa minta ampun dengan Allah, Allah ampun dosa dia kan. Ada hajat yang minta pada Allah Ta'ala, Allah tunaikan hajat dia. Itu waktu-waktu yang terbaik itu. Kita bangun malam mendirikan solat-solat sekurang-kurang macam tu. Buat, kalau kita beristiqamah tuan-tuan, dah lama-lama esok sebulan kita praktis benda tu, dah lama selepas daripada Ramadan kita masuk Syawal, kita kan dah terbiasa sudahnya.
terbiasa untuk bangun awal. 30 tahun dah start puasa kalau umur 30 tahun, kalau umur dia 40 tahun dah 30 tahun puasa kalau start 10 tahun kan. Tak ada ustaz pun bangun malam habis Ramadan macam tu juga, pukul 6 juga bangun, tak ada bangun 5.30 kan. Tak apalah, paling tidak kita ada kesungguhan. Kadang ada orang berjaya tu, dia dah biasa bangun ni, sama juga dengan baca Quran, dia dah biasa melazim baca Quran hari-hari, kemudian selepas pada itu dia pun dah mula teruskan lagi. Macam kami lah, di masjid tu ada grup muslimat, dia grup tadarus nama dia. Grup tadarus tu asalnya dalam bulan Ramadan, dulu PKP dulu tak ada nak tadarus kat masjid kan, dia orang tadarus dalam grup-grup muslimat sajalah. Juzuk 1 siapa baca, juzuk 1 Kak Leha, juzuk 2 Kak Timah, juzuk 3 Cik Kalsum. Dia susun tu kan, siapa ambil khatam itu kan, dah habis 30 juzuk dia baca, sambung lagi buatlah yang kedua pula kan, grup yang kedua pula, okey siapa lagi nak baca, sambung sampai hari ni benda tu dah 3 tahun dah, 4 tahun dah benda tu konsisten berjalan. Tengok, asal dulu sebab PKP dengan asbab itu diorang masih meneruskan lagi budaya membaca Quran ini, pembagian-pembagian juzuk. Bukan sekadar bulan Ramadan saja. Tengok tu benda yang baik. Siapa yang mencetuskan tu, besar pahala dia. Adalu ala khair kafa'ili. Siapa yang menunjukkan satu benda yang baik, dia akan buat benda tu. Ada yang makcik yang dia yang buat cadangan macam tu, dia yang perasas dia, founder dia, sampai sekarang dia boleh pahala dengan cara macam tu. Bukan habis Ramadan dah habis dah, tapi masih lagi teruskan. InsyaAllah Zulhijjah sampai ni dah 3-4 tahun dah, masih beramal lagi tu. Ada setiap hari grup, siapa yang nak baca, siapa nak baca. Tengok dia punya konsisten, dia tu istiqamah dia tu. Kita nak macam tu lah. Jadikan kurang 2 rakaat salat tahajud. Cumanya tuan-tuan mati Allah SWT, kadang-kadang kita ini di antara kerugian kita lah dalam bulan Ramadan ini, selepas kita solat tarawih kan, ada di kalangan kita ini lepas habis solat tarawih dia tak solat witir di masjid, di surau kan, dia balik. Sebab apa? Sebab dia nak buat kat rumah, dia nak tutup witirnya dalam sahur nanti. Tuan-tuan, ini satu kesilapan sebenarnya, kesilapan. Tuan-tuan mati Allah SWT, ada hadis sebut tuan-tuan, orang yang mendirikan solat ni, tarawih ni, kemudian dia kena pastikan dia dapat menyelesaikan solatnya itu bersama dengan imam, maka dia akan mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Dia sembahyang tarawih 8 rakaat, kat sini buat 8 lah, kemudian dia tutup dengan witir bersama dengan imam, maka bagi dia solat qiyamul lail sepanjang malam. Tapi dia kena yang balik. Tuan-tuan, yang kita nak balik buat solat witir, dia penutup bagi solat kita siap malam itu kalau hari biasa. Hari biasa. Penghujung sekarang sebelum subuh kita solat witir, penutup ya kan. Solat tahajud ke, solat taubat ke, tutup dengan witir. Itu hari biasa. Tapi bulan Ramadan ni selesaikan dengan imam ni. Cuma sekarang kau nak balik semula, nak semayang, masalah Ustaz, kan saya dah buat witir sini, sekarang nak buat witir lagi tak? Sebab lepas ni solat tahajud. Banyak pandangan, dia kata tak payah witir, dah buat witir cukup lah tu. Tak ada witir satu malam, tak ada witir yang 2 kali. Ada pandangan juga, dia kata buka balik witir tu. Witir ni maksudnya ganjil kan. Buka balik witir, kemudian tutup balik semula dengan witir. Contohnya apa? Kita dah sembahyang 3 rakaat dengan imam di sini. Jadi kita balik bangun pagi nanti pukul 5 pagi umpamanya, kita nak solat tahajud. Maka buka balik witir tu. Solat sunat 1 rakaat, maka witir kita pada malam tu jadi genap kan. Maka dia tak witir dah. Tambah 1 rakaat jadi 3 rakaat, tambah yang mula-mula sebelum sembahyang apa-apa lagi. Tuan-tuan nak pun tahajud kan, taubat ke apa, tuan-tuan buat witir dulu 1 rakaat. Maka yang 3 witir dengan imam dekat surau ni, tambah 1 rakaat jadi 4 belum ganjil. Dia sembahyang witir ni ganjil. Kemudian tuan-tuan buat sembahyang taubat, hajat, macam-macam sembahyang tahajudnya, kemudian tutup balik dengan witir. Kurangnya 1 rakaat. Maka berapa witir pada malam tu tuan-tuan buat? 5 kan? Ganjil. Kaedah lah, kaedah. Kau dah buat witir sini tak nak buat Ustaz, tak apa, tu pun sunat namanya. Tak payah tuan-tuan tak payah beratkan sangat. Nak buat lagi ke witir Ustaz, nanti ni 3 tu genap pula macam mana? Tak payah nak ribut-ribut pening-pening tuan. Tak nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tapi eloknya buat. Macam tu. Itu kaedah lah, kaedah yang ulama susun kan. Dah boleh kita praktiskan macam tu. Witir kita 5 rakaat kita buat kan. Syaratnya kena buatlah dulu. Kena sebelum mula apa solat tu, genapkan dulu witir tu. Kemudian tutup. Kalau tuan-tuan nak buat penutup 3 rakaat pun boleh juga. Tetap juga jadi ganjil. Berapa tu? 7 kan. 3 rakaat dengan imam, bangkit tidur, nak buat tahajud sebelum tu buat 1 rakaat, jadi 4 rakaat. Witir, belum lagi witir lagi. Tutup kan buat 3 lagi rakaat. Tu 7 kan? Ganjil. Dia boleh sampai 11 tuan. 20 jangan balik.
Dan dapat qiyamul lail sebab dia kata saya semalam ada kuliah, ada pakcik tanya, dia kata tapi ustaz saya dah biasa buat 20 rakaat dekat masjid surau ni, buat 8 rakaat je, dia kata saya sambung di rumah, dia kata memang saya tak buat witir di masjid. Tapi tak perlu ustaz, saya walaupun saya tak dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam dengan perbuatan dengan dia witir sama dengan imam, tapi saya dah solat subuh dengan isyak berjemaah, kan dikirakan qiyamul lail juga kan. Pandai cik ni. Betul. Tetapi tuan-tuan, betul, tapi rugi. Kalau dia menyelesaikan solat witir dengan imam, dia dapat 1 qiyamul lail, betul tak? Kemudian dia dapat subuh dengan isyak berjemaah, dapat lagi 1 qiyamul lail, double. Dia memang tuan-tuan ada peluang-peluang kita boleh buat yang pahalanya menyamai dengan satu yang lain. Tapi kita ni nak kena tamak tuan. Dia benar ada yang boleh tamak ni, pertama tamak dengan pahala tuan, buat dia. Kedua tamak dengan ilmu, kena tamak kan. Kena tamak, kena nak dapatkan benda tu macam tu kan. Kita tamakkan benda lain kan, nak buku kan kita paling penuh pinggan kan. Itu tamak itu. Tapi pahala tak ada kan. Saya kata kat Haji buat macam yang sadangan saya tadi tu. Haji buat dulu witir sama dengan imam, balik nanti Haji nak sambung dengan tarawih kan. Haji sambunglah dengan tarawih apa semua tu, tapi buka dulu kan. Kemudian nanti tutup balik. Contohlah itu yang boleh, penyelesaian itu kan. Kemudian lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang dikurniakan Allah nikmat yang berlebihan tapi bakhil untuk bersedekah, untuk nak menjamu orang berbuka puasa. Kalau kita perhati zaman-zaman dulu dengan zaman-zaman sekecil dulu kan, kalau siapa duduk kampung budaya ni, bahkan ni macam taman-taman pun berlaku juga. Biasa kalau mak-mak kita ni kalau bulan Ramadan, dia mesti masak lebih punya lah. Biasa kalau kuih-muih kan, kuih-muih ke, bubur ke, mesti dia masak lebih. Sebab apa? Dia niat nak sedekah pada orang sebelah rumah. Memang budaya macam tu. Boleh kata almost setiap hari lah. Kalau tak ada selang kadang tak ada lah. Bila ada tu mesti dia buat kuih sikit, buat lebih sikit. Kita sedekah, pahala yang Nabi sebut tuan-tuan, secara mudahnya nak faham, kita sedekah, buat kuih, sedekah kat rumah orang sebelah untuk orang sebelah tu buka puasa. Dalam rumah orang sebelah tu dia ada 5 orang family members kan, 5 orang ahli keluarganya. Sebelah rumah pula ada 4 orang lagi, contoh. Maka kita bagi orang sebelah rumah 5 orang buka puasa dengan kita bagi sedekah makanan untuk buka puasa, seakan-akan kita dapat pahala 5 orang yang puasa pada hari itu dan tak mengurang pun sedikit pun pada diri mereka. Saya bagi Ustaz Kai kuih kan, Ustaz ni ambil gilah, ni untuk buka puasa sekarang. Ustaz rumah dah 5 orang kan, maka 5 orang tu yang puasa pada hari tu saya dapat pahala kat saya, transfer. Tapi yang pada Ustaz Kai tak berkurang lah apa yang ditransfer pada saya tu. Kalau kita bagi, kita sedekah pada seluruh orang surau ni, kata Bami, saya nak jamu orang buka puasa kat surau, saya nak bagi 100 pack nasi biryani gam. Penuh lah orang datang sini, dia berani kan. Zikir asal pun dah lain lah berani. Sebab fikir berani ni kan, panggil dia family member datang, jom hari ni tak payah masak, kata makan kat luar, rupa makan kat surau. Jemaat sikit duduk belanja. Praktikal juga, bagus juga tu. Tak payah makan ni kat surau pun, macam-macam benda makan. Jom start kereta, berhenti slow, parking mana? Surau Abbas rupanya. Rumah dekat. Betul, Ustaz Kai tak jalan naik kereta, jalan kaki, rumah Roket kan. Ustaz Kai juga banyak kena sebut ni kan. Lama tak jumpa Ustaz Kai. Baik. Jadi kita sedekah. Kalau macam ni, katakan ni rupa orang yang ada ni, saya sedekah tuan-tuan nasi berani gam, tuan-tuan berbuka puasa dengan apa yang saya sedekahkan tu, saya ambil pahala tuan-tuan ni, Tuan Haji, abang semua, saya ambil, dapat kat saya semua. Dan pada Tuan Haji tak kurang pun. Tengok itu dia punya ganjaran dia bagi orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan. Dan Nabi SAW pada hari biasa pun banyak bersedekah, tapi dalam bulan Ramadan disebutkan bahawa Nabi bersedekah macam angin yang berhembus. Maknanya cepat, laju, banyak Nabi bersedekah dalam bulan Ramadan, sebab gandaan pahala yang kita peroleh daripada amalan sedekah tu. Kerana kita tak nampak benda. Di luar hari bulan Ramadan pun kalau sedekah pun dapat pahala, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan ni beri yang sunat dapat pahala wajib, yang wajib dapat 70 kali wajib. Ganjaran itu. Mata kita sembahyang subuh pada pagi Ahad ni kan, kita sembahyang subuh pada pagi Ahad ini, nak menyamai ganjaran pahala dia, kena buat 70 kali solat subuh di luar Ramadan untuk dapat solat subuh pada pagi Ahad ni. Kelebihan dia, tuan.
Janganlah sembahyang subuh pagi ni, so dah tak sembahyang subuh dah. Dah 70 kali, Ustaz tunggu 70. Ni baru 50 kali. Itu kata orang ni pilah sekeh kepala tu kan. Lain orang cakap lain dan dia punya faham kan. Belajar dengan sekerat kan. Belajar dia tak faham kan. Allahu Akbar. Ni dia tuan-tuan ya. Banyakkan kita bersedekah pada bulan Ramadan. Jamu orang. Bahkan akak-akak, acik-acik semua kan yang kat belakang tu menyediakan makanan untuk orang berbuka, itu pun pahala besar. Menyediakan makanan, dia kelang kabut dia dekat dapur tu kan, tuntang daripada pukul 4 tu dia start dah. Leka siap orang masak 6.45 dia sembahyang asar siang kan. Janganlah macam tu kan. Boleh tinggal ajak stop, benda boleh stop sekejap, sembahyang sambung balik. Dia menyediakan untuk suami dia, untuk anak-anak dia berbuka puasa, dia dapat pahala yang tadi yang saya sebut tadi tu. Kita pun nak dapat juga, suami isteri banyak dapat pahala menyediakan makanan orang berbuka. Suami bolehlah tolong saya sikit kan. Ini suami dia buat kedai tu macam kedai mamak. Orang dia macam tu. Mana tewai macam ni. Ini semua tak ada. Jangan macam tu, sedap sian kan. Tolong kita pun sama nak dapatkan saham untuk nak jamu orang buka puasa kan. Menyediakan jamuan untuk orang yang berbuka. Banyak besar pahala kan. Kita rebut saja peluang tu. Baik, apa lagi? Mereka yang dalam bulan Ramadan ni dia mampu baca Quran, dia ada masa nak baca Quran, tetapi dia membiarkan diri dia daripada tidak menyentuh Quran, tak baca bulan Ramadan, baca Quran. Sedangkan dalam bulan Ramadan ni bulan Syahrul Quran, bulan diturunkan Quran. Saya tengok kat depan tu ada senai nama tu. Senai nama apa? Tadarus. Nanti buatlah baca khatam Quran, dapat bunga telur, kain sarung selai, duit RM50. Dah pening bami lah, ustaz ni bagi cadangan pula. Aku ingat nak bagi pulut je. Bagilah sikit bami, ya Allah. Bagilah gua RM50. InsyaAllah tuan-tuan, ramai malam ni kata RM50 tu kan. Bami tu bagi pulut lah. Ya, pulut orang semput tak boleh kan pulut. Bagi sikit RM50, kain sarung selai. Beri ramai lah malam datang. Alah, kain sarung pun cap, tak ada cap kan. Boleh yang lewat sikit kan. Wadi Mur, boleh tu. Nak yang kuat TV je kata kan. Alah, boleh duit banyak ni. Tuan-tuan nak kan? Tuan-tuan dah nak pahala kan? Tu tabung dia tu. Masukkan tabung sedekah subuh kata kan. Sedekah pahala niat. Allahu Akbar. Ni Quran ini baca dalam bulan Ramadan. Saya dah baca alhamdulillah kata khatam baca Quran. Khatam habis 30 juzuk. Tak ada dah khatam ke surau. Surau tuan-tuan tak khatam. Cuma pembacaan tu yang khatam. Tapi tuan-tuan tak khatam Quran pun. Sebab tuan-tuan baca satu muka je. Ada 8 orang grup kan? 8 orang dalam satu grup. Tuan-tuan kalau bahagikan 20 helai tu bahagilah. Berapa helai je tuan-tuan baca, berapa halaman je. Itu tak khatam tuan-tuan. Kata orang pilah cenekay nama tu. Kalau yang faham-faham lah. Mana Tuan Haji tu kan. Dia baca satu muka. Tu orang sebelah lah baca muka. Orang sebelah baca muka, dia buka WhatsApp lah. Dia berkira, mana-mana muka surat apa? Muka surat apa? Semak lah baca Quran tu. Kita mendengar dapat pahala. Quran ni tak baca, kita dengar. Sebab tu saya selalu sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik kereta buka bacaan Quran, tuan-tuan jangan sembang. Kalau tuan-tuan tak nak dengar Quran tu, tutup. Buka Era, Hot FM. Sekarang KJ pun dah masuk FM, Hot FM. Ini dia buka Quran. Allah, Qari tu dah baca kan. Kalau Qari tu boleh cakap, oi dengarlah aku baca ni, kalau boleh lah. Kita sembang tonton. Wah baguslah buka baca Quran tu, tapi kita sembang. Quran ni tu kau tak baca tuan, kita untuk dia dengar. Kalau tuan-tuan tak dengar, tutup. Buka Hot FM tadi tu. Buka Era, buka radio Sinar FM, buka apa. Aikim, last sekali Aikim kan. Sebab Aikim kadang ada orang pun ngantuk kan. Allahu Akbar. Ni baca Quran, buka. Tak, yang di surau itu teruskan. Pada masa sama di rumah pun kita buat tadarus persendirian untuk diri kita lah. Dia harapkan surau. Boleh lah tuan. Okey ustaz, daripada tak baca langsung, okey lah, boleh. Sebab RM50 tadi kan. Tak apalah. Ada juga nak baca. Dia tuan-tuan tidak mestinya menjaga khatam. Dia kadang dia nak kejar khatam tu kan. Kata orang bila berkecapui baca tuan-tuan. Tu baca kan.
Laju kita tak ada hukum tajwid apa semua kan. Bacalah secara ni. Tak khatam pun tak apa. Yang paling tidak, yang paling apanya baiknya khatam. Kalau tak dapat pun memperbanyakkan bacaan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Ada dengan kerja nak khatam je sebab bunga telur tadi kan. Nah, itu lupakan bunga telur, lupakan. Kan saya fikir bunga telur pula kan. Tak tahu kerja lah mami so, tapi nilai lah cik bunga telur kan. Baik, apa lagi tuan-tuan? Mereka yang sering menghadiri majlis ilmu. Macam tuan-tuan sekarang ni lah. Dia fikir, nak pergi Mekah bulan puasa memang banjaran besar. Duduk di Raudah, ya Allah, dapat berdoa, itu dapat masuk Raudah 3 kali dapat masuk, ya Allah, kata dia. Tapi dia tak masuk Raudah yang ada sekarang ni. Tuan-tuan, yang kita berada di majlis ilmu dinamakan Raudah, Nabi kata. Taman syurga. Kenapa tak payah pergi taman syurga dekat Raudah, dekat Madinah tu? Kita ada dekat Malaysia ada, dekat Surah Abbas ada Raudah. Iaitu apa? Majlis ilmu. Majlis ilmu Nabi sebut sebagai taman-taman syurga. Kenapa kita tak ambil peluang untuk berada di Raudah ni yang setiap hari kita boleh dapat? Dia fikir Raudah nak pergi umrah aja. Itu pun kena bersesat-sesat ambil midterm kan. Ini tak payah tunggu turn tuan-tuan. Tuan-tuan duduklah. Tak ada pun nama-nama tempat khas, tak ada. Pengusi pun duduk belakang lah. Tak ada kata pengusi duduk depan. Tak ada tuan. Duduklah di mana-mana tuan. Ini namanya Raudah. Kenapa tak kejar yang Raudah yang dah sedia ada, yang Allah tak bagi ini, yang Nabi bagi. Ini ganjaran daripada duduk taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ramai orang ya taman syurga kan. Sama kan tuan-tuan, kalau Raudah sana kenapa nak masuk Raudah? Sebab tempat tu tempat mustajab. Tuan-tuan, majlis ilmu pun tempat mustajab berdoa. Tapi dengan tuan-tuan tengah dengar Quran, berdoa Allah insya-Allah. Tak payah, dalam hati je. Tengah dengar macam ilmu dengan, ya Allah, aku duduk Raudah ni tempat mustajab ni, banyak malaikat turun kan. Ya Allah, beri kesihatan pada aku. Ya Allah, lembutkan hati anak aku, ya Allah, kat rumah tu. Ya Allah, kejutkan subuh ni tak bangun belum, ngomong bini rumah. Ni suami surau kan. Contohlah. Ni Raudah ni. Majlis ilmu. Tetapi dia hadir majlis ilmu, tetapi dia kekal bermusuhan. Dia tak ngam dengan jiran sebelah rumah. Dia tak suka dengan pengusi surau. Contoh. Kan? Apa yang tak puas pengusi, tak puas hati dengan pengusi pun tak faham lah kan. Bengkak hati ni geram. Sian mami kan. Tak apa mami, relax mami. Contoh, tak ada pun tak ada kaitan yang hidup atau meninggal dunia. Contoh aja. Dia tak puas hati dengan jiran. Tuan-tuan, duduk majlis ilmu bagus, depan duduk dia tuan-tuan. Tapi hati ni masih tak puas hati dengan orang ni, marah orang ni, tak suka dengan ni, bermusuh dengan orang ni. Sampai bila macam tu? Patutnya tuan-tuan, bila datang ilmu dia lembut, tempat-tempat tu rahmat Allah Ta'ala kan. Baik. Lagi apa? Satu rahim, putus rahim. Ni dengan ilmu sepatutnya kita lebih orang yang menyambung satu rahim. Kemudian mereka mengetahui bahawa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah. Itu ustaz baca doa ni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'anna kepada ramai. Doa tu sebab kita di antara selang, di antara 2 rakaat tarawih tu ada doa tuan-tuan. Tengok, dalam bulan Ramadan disebutkan ada 4 benda yang digalakkan, perlu diperbanyakkan. Pertama, kena sebut kalimah la ilaha illallah, kena banyak. Kedua istighfar. Yang ketiga minta syurga. Yang keempat minta jauh daripada neraka. Tuan-tuan, 4 elemen ni semua dalam tarawih, betul tak? 4 benda ni ada dalam tarawih. Kadang kita lepas tarawih orang kita zikir la ilaha illallah, betul? Ada. Yang kedua istighfar, tu minta ampun dah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta jauh daripada neraka, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semua elemen ni benda yang perlu diperbanyakkan dalam Ramadan. Ulama susun ada dalam solat tarawih kita. Tu orang boleh katalah, mana ada tak ikut sunnah lah, tak nak solat siapa aja. Banyaklah kau. Kan? Kau tak nak buat, kau punya pasal kan. Kami nak buat. Bukan kami tengah baca tengah semayang Allahu akbar subhana malikil ma'bud. Itu memang bid'ah lah. Ni tengah dah habis semayang dah 2 rakaat tu, kita baca subhana malikil ma'bud. Subhana malikil ma'bud. Itu salah. Allah minallah wa ni'mah. Cuma tuan-tuan, dalam tu ada salawat. Salawat dah betul-betul, walaupun tuan-tuan bersemangat kan, menjerit bergegar, tak jatuh chandelier ni. Allahu alaihi kan. Boleh nak kuat tu sebab semangat kan. Sallallahu wasallam alaihi. Salawatlah. Tuan-tuan, kita malas salawat bila kita datang tarawih. Bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, kita bersalawat sallallahu wasallam alaihi. Kan ada salawat di situ. Di luar mungkin kita malas salawat. Bila kita dalam tarawih, berbanyak salawat kita baca dah sepanjang tempoh di antara tarawih itu.
Banyaklah selawat kan. Selawat sungguh-sungguh lah boleh dapat pahala selawat. Sebab tu selawat tuan-tuan, ganjaran selawat ni, bila kita berselawat, bermakna kita, pertama kita memang berselawat, yang kedua kita berzikir. Bila kita berselawat, secara automatik kita berzikir pada Allah dan kita berselawat. Dapat dua. Kalau kita sebut subhanallah, berzikir saja. Tapi selawat dapat zikir, pahala zikir, dapat juga pahala selawat. Allahu akbar. Baik, apa lagi? Mohon pengampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni acik-acik akak-akak kan yang kat belakang tu sambil nak menyiapkan sahur tu, istighfarlah astaghfirullahalazim. Saya duk nasi astaghfirullahalazim. Sambil-sambil tu je. Tuan-tuan, kan saya sebut tadi, orang yang minta ampun waktu sahur, minta Allah ampunkan dosa dia. Nanti mak, kenapa mak ni cukup mak kami, mak baca apa ni? Ini ayat penundur ke apa? Anak kau mulut kau cili mulut kau ni. Mak ni baca, dia cedok nasi kan. Dia tahu mak ni apa ni, mak baca ayat penundur kan untuk baba makan. Kau mulut kau cili. Tak, ini mak baca selawat, mak baca istighfar. Ni anak pun satu hal kan, memang tak ada insurans kan. Ingat mak apa kan. Istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sambil buat kan. Dia pun senyap yang muka tu kan. Astaghfirullahalazim, tidak nasi kan. Astaghfirullahalazim, tidak lauk. Saya akan air astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil-sambil tu banyaklah kita boleh istighfar. Kemudian seterusnya tuan-tuan, mereka yang ramai tak bekerja gini kan, ayat. Mereka yang menyedari bahawa sepanjang Ramadan doa dikabulkan tapi membiarkan berlalu tanpa sembarang munajat, tidak mohon ampun dengan Allah. Kalau tidak, kita dalam tarawih kita ada bacakan Allahumma innaka afun. Kita pun amin amin. Alhamdulillah ada jugalah. Kemudian mereka bersungguh melihara puasa daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi tidak memikirkan, tidak aware, alert berkenaan perkara yang membatalkan pahala puasa. Sebab tu Nabi sebut, kamil sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang dia dapat hanya ju' wal 'atash, lapar dahaga sahaja. Sebab apa? Dia tidak menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa dia sah. Kau hidung bertakut, batal. Takut kau hidung dan takut batal puasa. Tapi dia terlepas pandang perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia puasa tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, ramai orang puasa tapi dapat lapar dahaga, tak ada pahala. Orang lapar, orang dahaga tapi dah ada pahala. Kita lapar, bukan kita lah, tak nak kita. Ni ada orang puasa-puasa tuan-tuan, lapar-lapar, kering tekak ni. Ni tekak kering ni kan, menjerit pagi dengan semangat. Pagi boleh tuan-tuan, kau tengah hari kan, tuan-tuan, dah macam tu lah saya. Tak larat dah, kan. Pagi tak apalah, kenyang lagi, tak belum dahaga lagi kan. Tapi bawah ni ada air, jangan main letak sini, bahaya. Bismillah kan, lepas senyap. Jangan tuan, saya terlupa tak apa, biar habis dulu kan. Tak puasa kata, lupa lah, selamat dia kan. Musubahat tuan, benda buruk kan. Baik, apa ni tuan-tuan? 5 perkara. Macam panjang ni tuan, tak apa, tuan-tuan sabar kan. Dan bulan puasa ni mendidik kesabaran. Tuan-tuan sabar tuan. Tak boleh lebih kan. Tuan-tuan balik rumah pun tidur dah. Bukan apa. Mana ada tuan-tuan bukan pergi cari roti canai, selemak. Betul tak? Iyahat. Balik tu boleh tuan-tuan tengok kan TV tengok tuan-tuan kan. Gonti lah kata orang pilihan, gonti lah. Tuan-tuan 5 perkara. Seringkas lah. Pertama, al-kazib, berbohong. Bulan puasa lagi kuat bohong tuan-tuan. Kan? Bulan puasa. Tak ada sebenar audio sajalah kan. Ni orang meniaga bazar kan, minta maaf tuan-tuan kan. Ni lauk benar. Ini bau lauk ni. Takut dengan panis semalam punya kan. Jangan. Bukan kata ni marah lah orang kerja bazar. Tak, sini okey, silakan lah. Saya dah buat pemantauan insya-Allah. Belum rasa lagi nasi lemon tu nak makan dia insya-Allah. Siapa tak okey sini. Ustaz kata, jauh. Nasi lemon, dia tunjuk lemon kat saya kan. Yang betul kan. Allahu akbar. Tapi nasi ayam banyak juga sini, nasi ayam kan. Mainan apalah kan. Tak tahu zaman satu nak ambil kan. Tapi saya beri tahu fufah yang itu. Mak mentua kata nak tahu fufah kata dia. Pergi cari kat Melengging tak ada, terpaksa cari kat Tasik Senangin. Ada, sebenarnya ada. Bagilah mak mentua makan kan. Dapatlah pahala memberi makan orang berbuka, tahu fufah. Alhamdulillah. Apa lagi tuan-tuan? Pertama, berbohong. Jaga lidah tuan-tuan, jangan berdusta kan. Cumanya ada bohong yang diharuskan. Nabi kata bohong sunat, tak ada bohong sunat. Betul Ustaz? Tak ada bohong sunat. Sunat berbohong. Siapa cakap? Piramdi lah. Piramdi kata Al-Fadil, tak ada tuan, tak ada. Semua ada benda yang diharuskan lah.
Diharuskan. Diharuskan maksud dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan orang yang bertelingkah. Si A dengan si B bergaduh, kita dah ada orang tengah untuk damaikan dia orang. Bolehlah kita sikit concong sikit lah. Sebenarnya si B tu dia sebenarnya dah maafkan kau lama dah, tapi dia segan sekarang kau. Oh ya ke? Dia tu. Itulah aku pun sama juga. Tengok. Cakap kat si B lah. Aku jumpa si A tu, dia kata dia sebenarnya dia kata dia maafkan kau lah. Oh ya ke? Damai elok lah. Tuan-tuan, kita sebenarnya aku bohong je. Jangan cerita. Senyap lah. Kena berdamai dah elok dia kan. Alhamdulillah. Okey, satu. Yang kedua, mengelakkan orang dizalimi. Kita boleh bohong. Contoh, tiba ada orang memerlukan bantuan kita ke, dia kena kejar musuh ke, ada orang gangster nak pergi belasah dia kan, dia nyuruk kat rumah kita ke. Tuan, ada nampak tak ini? Ada orang tak nampak lah. Ada orang lalu sini, tak ada nampak. Dia tahu ini Along kejar kan. Yalah, dia pinjam duit, rumah nak sofa lah, nak langsir baru lah, nak apa lah. Marahlah cik kan. Takut jatuh pula dia punya pemidang tu kan. Sabar bulan puasa. Itulah pening Allah tu mana ni kan. Along lah, Along saya mau tolong kan. Along kejar kan, kita pun selamatkan dia daripada dia zalimi, kena belasah. Tak ada, saya tak nampak, selamat dia. Boleh bohong. Tak ada, saya tak nampak dia, padahal dia ada nyuruk rumah kita kan. Yang ketiga, dalam memelihara keharmonian rumah tangga. Sikit-sikit lah. Jangan bagi kesempatan lah. Ustaz kata boleh, dia bohong selalu tuan-tuan. Sian orang rumah dia menjadi mangsa pembohongan. Dia lepas tarawih tuan-tuan, dia pergi makan kerang bakar tuan. Dia pergi makan kerang rebus. Lambat balik abang ni, dia tahu. Kan tadi kan tadarus, kata dia. Boleh ke cakap tu? Ustaz Kai aja. Ustaz ni Kai juga. Ni Ustaz Kai. Khairul ni Kai juga. Kai Masjid Longging gitu kan. Ustaz Kai ni okey. Dia ajar. Tak, sedikit boleh lah. Kita kata nak menjaga hati, bagi hati seronok kan. Dia kata kat abang, bang, saya ni lawa tak bang? Saya ni lawa tak? Kalau yang tanya tu umur 24, okey lah kan? Tegang lagi. Ni 70 lompek. Panjang dia kan. Nak jaga hati tu jangan ni yang panjang. Awak lah yang paling lawa. Tak ada orang boleh challenge awak lah, kata. Ya ke bang? Iya. Kat belakang loyo tu kan. Tak ada tuan-tuan, sebab dah tua tu biasalah perubahan hormon badan berkedut semua. Lah lelaki pun sama je. Kan? Awak lah yang paling ni, tak ada orang lain. Awak paling lawa hati abang. Itu dia kata lawa tu kan subjektif. Buat terror kan? Kan? Awak berlawan, tak ada orang lain. Datang siapa pun tak ada. Awak lah yang paling istimewa di sisi saya. Awak lah yang paling cantik, kata kan. Allah, tak ada siapa boleh challenge lah, kata. Padahal kau tengok balik. Dah umur usia tu kan, di bawah usia tu. Boleh sikit sebagai sonok. Okey bang, abang nak makan apa hari ni? Wah, lepas kena puji kan, awak lah paling lawa. Tak ada siapa boleh challenge awak dalam dunia ni. Awak lah paling lawa di BTS ni, kata. Ya ke bang? Iya, sungguh, kata dia kan. Okey, abang nak makan apa hari ni? Itu kita dengar tu kan. Alright, order terus kan. Contohlah. Berbohong. Satu kan. 4 lagi tahun depan. Kena terus kan. Sabar kan? Okey. Ringkasnya. Kemudian yang kedua, yang pertama al-kazib, yang kedua al-ghibah, mengumpat. Dia mengumpat. Mengumpat ni ada benda yang ada juga kategori. Okey, mengumpat ni apa? Mengumpat ni kita mencerita perihal seseorang. Dia pernah cerita kat sini dah. Perihal seseorang, kalau benda itu benar, kemudian benda itu menyebabkan dia marah, dia tak suka. Itu umpatan lah. Tapi kalau kita menceritakan sesuatu yang benar pada diri seseorang, tapi orang dia tak marah. Kalau dia tahu kita cerita, dia tak marah pun, dia okey je. Dapatkan dia seronok lagi kan. Itu tidak dikata kategori mengumpat. Mengumpat ni benda yang kita cerita yang dia tak suka, walaupun benar. Kalau tak benar, fitnah. Itu definisi dia. Baik. Kemudian apa? An-namimah. An-namimah ini yang mengadu domba. Kita jadi batu api. Kita tengok hubungan dia orang baik, kita macam mana cara bagi renggang hubungan dia tu, kita pun jadi batu api dia. Kita jadi orang kira orang tengah pula. Tadi untuk menamaikan, jadi orang tengah supaya hubungan dia tu jadi keruh, ataupun jadi penambah rasa, sedap cukup rasa kan. Jadi motor dalam perhubungan tu. Kita kata dia sebenarnya dia sebenarnya tak apa dengan kau ni, cakap ni langsung renggang hubungan tu. Ini mengadu domba ni, menyebabkan orang bermusuhan, rosak sesu masjid umpama ni kan. Ada orang mengadu domba masjid. Alah surau tu ni, alah itu kau tahu imam tu. Imam mana? Kan dia gadu domba supaya timbul kekeruhan di kalangan masyarakat. Ini orang yang teruk ni, namimah ni. Kemudian ada al-yaminul kazibah, orang yang bersumpah palsu. Wallahi, orang Arab ustaz kan, dia bersumpah wallahi tak tahiyat tidak benda ni kan. Dia wallahi saja bersumpah. Yang last kali tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala,
an-nazar bi syahwah, memandang dengan syahwat, walaupun dia pandang orang rumah dia. Musim-musim panas ni lain macam orang rumah kat rumah tu kan. Anak tak ada pula contoh kan. Awak ni lain macam, jangan daripada debar ni. Dia pandang orang rumah dia pun walaupun 74. Tapi kau kena soleh tu lain macam tu kan. Dia pandang dengan syahwat walaupun dengan isteri kita. Sebab tu perempuan jaga sikit lah kan, kat rumah tu dengan bagi. Sama orang baru kahwin kan, saya dulu ada lengin tuan, bulan puasa kahwin, biar naik budak ni. Tu kata imam saya, kau ni orang muda ni kahwin ni, tak apa, bulan puasa hati-hati sikit. Kau suami duduk depan, kau duduk dapur. Kau suami duduk dapur, kau duduk depan. Takut kan berlanggar, ada macam tu kan. Dalam macam dia duduk debar kan. Orang pun kahwin, dalam macam dia pandang ni kan. Kau dia pandang bini dia macam pandang mikrofon ni, tak apalah. Pandang rumah macam mikrofon. Dia tak ada feel, tak apalah. Ni mandang dengan orang yang mahram kita sekalipun, dengan pandangan syahwat, benda ini akan mengurangkan pahala puasa. 5 perkara tadi. Al-kadhib, al-ghibah, an-namimah, al-yaminul kadhibah, sebuah palsu dengan an-nazar bil syahwah, memandang dengan syahwat. Ramai orang dia tak perasan benda ni dia buat, menyebabkan pahalanya kurus, menyebabkan pahalanya hilang, menyebabkan dia pada puasa penat saja, lapar saja, dia tak dapat pahala. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, mereka yang sampai umurnya pada penghujung Ramadan tapi tidak berusaha untuk memburu kebaikan dalam malam Lailatul Qadar. Kalau boleh tuan-tuan, istiqamah. Kalau 10 malam terakhir tu nak dapat Lailatul Qadar ni kan, semua nak dapat kan, kita pun sama juga. Nak dapat Lailatul Qadar ni ada cara tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggalkan solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. Nak dapat 10 malam terakhir ni kan, pecutan kita ni, fasa yang ketiga Ramadan, 10 malam terakhir, jangan, kalau boleh jangan tinggal solat isyak dan solat subuh berjemaah. Kata ulama kan, kalau kita dapat solat subuh berjemaah, Lailatul Qadar berlaku pada malam itu, kita mendapat tempias je, dapat juga Lailatul Qadar. Ustaz, pokok tak sujud pun, air tak beku pun, dia fikir nak beku je. Menung tengok orang Lailatul Qadar malam ni bermunajat dengan Allah, minta pengampunan. Aisyah tanya Nabi, wahai Nabi, kalau berlaku Lailatul Qadar pun nak buat? Nabi kata, baca doa innaka afun tuhibbul, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan baca doa ni. Dia pokok sujud, WhatsApp member, woi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Tengok malam ni macam ni. Orang suruh berdoa, kau cari. Bukan menunggu Lailatul Qadar, mengejar kita Lailatul Qadar dengan amal ibadat kepada Allah. Jadi kalau kita buat solat isyak, solat subuh, jaga semua, berlaku Lailatul Qadar pada malam itu, insya-Allah tuan-tuan dapat pahala dia. Mendapat ganjaran tempias pahala beramal ibadat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan sedekah pada malam itu RM1. Orang BTS mana boleh RM1? RM5 paling kurang. Dia sedekah RM5, RM10 malam itu, berlaku Lailatul Qadar malam itu tuan-tuan. Tuan-tuan dah bersedekah RM10 selama 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan malam tu istighfar, astaghfirullahalazim. Lailatul Qadar malam tu, tuan-tuan seakan beristighfar selama 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan sebut subhanallah. Tuan-tuan telah bertasbih pada Allah seakan selama 83 tahun 4 bulan. Sebab dia amal ibadat tu macam kita beribadat selama 83 tahun ya Ustaz. Apa kebaikan yang kita buat pada malam tu? Allah gandakan macam kita mengerjakan selama 83 tahun 4 bulan. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut akhirnya khatimah pada pagi ini, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa pada berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, buat tuan-tuan, jangan sama Ramadan lepas dengan, biar kita lebih kelainan, ada lebih lagi puasa pada tahun ini. Ghufira lahu, Allah Taala penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Taala, maka Allah Taala akan mengampunkan dosa dia dan dosanya yang terdahulu. Kita berpuasa tuan habis 30 Ramadan, kita balik pada Syawal dalam keadaan fitrah, Aidilfitri kan, fikir nak raya je. Fitrah ibarat macam orang yang bayi baru lahirkan. Dosa tak ada tuan-tuan, kerana dosa-dosa kita dihimpun dalam bulan Ramadan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya puasa imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, mengharapkan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita menghadiri masuk bulan Syawal dan keadaan dosa kita tak ada tuan-tuan. Dosa kita diampunkan oleh Allah Taala semuanya. Dengan dosa orang bermusuhan itu kena settle kat situ lah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan diberikan pada Allah Taala.
yang buruk itu daripada saya sendirilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa anzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsina ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi pengumuman tersiap yang supaya kita harus ini ada ambil dari sini kita berada di dalam dan dinasti di sini dan seterusnya insya Allah diadakan pada satu dari bulan sibuk sampai dengan profesi media bertulis Muhammad yang pada akhirnya kita punya suruh ke semua Ustaz. Terima kasih untuk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.